Salam semua penggemar kisah seram di channel Kita dan Seram. Nama saya adalah Azmi. Kisah seram ini berlaku pada tahun 2020, di mana cerita ini adalah berkenaan dengan gangguan Pontianak. Kisahnya bermula apabila saya selesai menghantar istri saya yang sedang sakit di sebuah hospital di Perak untuk satu kes kecemasan. Dalam pukul 11 malam, saya pun keluar dari hospital untuk pulang ke rumah mertua saya yang berada jauh di dalam satu kawasan perladangan kelapa sawit. Jarak hospital tadi ke rumah mertua saya adalah kira-kira 35 km dan mengambil masa perjalanan dalam 40 menit. Ini adalah kerana jalan ladang kelapa sawit itu adalah berliku-liku dan juga berbukit bakau. Jadi saya perlu berhati-hati memandu membelah kegelapan dalam perjalanan tersebut. Apalagi tiada kenderaan lain yang berada sepanjang jalan itu. Memang banyak juga kisah seram yang saya dengar di jalan ini dari mertua saya, tapi mengenangkan anak-anak yang ditinggalkan di rumah mertua, saya nekat untuk pulang juga. Untuk makluman semua, setiap kali saya memasuki setiap kampung, saya akan menemui beberapa pintu gerbang yang menandakan saya telah memasuki kawasan kampung itu. Apabila sampai sahaja di kampung yang ketiga dan menghampiri pintu gerbang kampung itu, saya ternampak satu kain putih seolah-olah berkibaran di sebelah kanan atas pintu gerbang tersebut. Namun setelah saya amati dengan betul-betul, ia sebenarnya adalah kelibat Pontianak yang sedang duduk di situ. Tersedar dengan kelibat itu, berderau darah saya dibuatnya. Lalu saya pun terus memecut laju kereta ke hadapan. Pada ketika itu, tiada kenderaan lain yang saya temui. Ini menjadikan suasana di situ menjadi begitu seram sekali. Sampai sahaja di suatu bukit, saya merasakan kereta saya menjadi begitu berat untuk mendaki. Puas saya menekan minyak untuk mendaki jalan berbukit itu, tetapi seolah-olah kereta yang saya pandu itu hanya bergerak sedikit sahaja. Kelihatan seperti ada sesuatu benda yang berat berada di dalam kereta saya. Dalam saya bingung itu, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan ketawa dari tempat duduk belakang saya. Rasa seram semakin menjadi-jadi. Dalam hati saya mula berkata, adakah kelibat dari pintu gerbang itu mengekori saya sehingga ke sini? Lama-kelamaan gelak kecil itu telah bertukar menjadi hilayan pula. Ini membuatkan saya terasa ingin tahu apa yang ada di belakang saya. Apabila saya menoleh, memang sah terdapat lembaga dari pintu gerbang tadi sedang duduk di belakang. Namun kini, perasaan takut saya tadi mula diikuti dengan perasaan marah terhadap kelibat tersebut, disebabkan keadaan kereta yang sukar bergerak lancar itu. Saya pun mengambil keputusan untuk menghentikan kereta di sebelah jalan. Dengan perasaan marah dan takut, saya pun keluar dari kereta dan membuka pintu belakang. Saya meminta apa sahaja makhluk di belakang untuk keluar dengan segera dan tidak mengganggu saya lagi. Saya nampak kelibat itu masih degil lagi duduk di belakang. Namun, dengan menggunakan segala keberanian yang saya ada sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sekali lagi saya mohon makhluk itu segera keluar dari kereta, walaupun pada masa itu rasa seram masih membuak-buak sekali. Akhirnya, kelibat itu bertukar seperti bentuk rangka manusia yang mengerikan dan terbang keluar dari kereta itu dengan bunyi hilayan yang mengerikan. Saya membiarkan sahaja kelibat itu keluar dari kereta dengan memandang ke arah lain. Saya pun dengan segera masuk ke dalam kereta selepas itu. Setelah kembali ke tempat duduk pemandu, saya terus sahaja memecut kereta ke rumah mertua saya. Saya tidak nampak pula kelibat itu lagi selepas itu.
Alhamdulillah saya selamat sampai ke rumah dalam hampir pukul 2 pagi. Pada waktu itu hanya ayah mertua saya sahaja yang menyambut saya, manakala anak-anak saya telah pun tidur. Saya sempat juga menceritakan kisah yang berlaku tadi ke ayah mertua saya. Itu sahajalah pengalaman seram saya yang dapat saya kongsikan buat sahabat semua pada kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah ini sehingga ke akhirnya, dan semoga kita bertemu lagi di kisah yang lain. Salam pendengar dan penonton saluran YouTube Kita dan Seram Semua. Nama ringkas Pak Cik adalah Pak Abu dan Pak Cik mempunyai beberapa pengalaman kisah seram ketika pernah bertugas sebagai seorang pemandu bas pada era 80-an di ibu kota. Semoga kisah ini diterima sebagai hiburan semata-mata oleh kita semua sahaja ya. Salah satu kisah yang Pak Cik masih ingat adalah ketika Pak Cik dan konduktor bas yang bertugas bersama pada suatu malam. Seingat Pak Cik waktu dalam pukul 10 malam. Ketika itu Pak Cik sedang memandu untuk dalam 1 jam terakhir sebelum bas yang Pak Cik bawa malam itu menuju ke terminal untuk disimpan. Ketika itu tiada penumpang lagi berada di dalam bas, semuanya telah pun turun di beberapa perhentian sebelum ini. Seperti malam-malam yang sebelumnya, Pak Cik perlu memandu bas ini mengikut laluan terakhir dan membawa siapa saja penumpang yang dalam satu laluan ke terminal bas. Apabila sampai sahaja di satu tempat kawasan yang sunyi, tiba-tiba Pak Cik ditahan oleh seorang wanita yang sepertinya baru sahaja pulang bekerja. Pak Cik pun menghentikan bas di tempat wanita itu berada, lalu konduktor bas Pak Cik malam itu pun terus memberitahu arah laluan bas yang sedang ditujui kepada wanita tersebut. Pak Cik lihat wanita itu taklah banyak bercakap, cuma dia berkata yang laluan yang diberitahu tadi adalah tempat di mana ia akan turun juga nanti setelah konduktor berpuas hati dengan arah tuju wanita itu. Akhirnya kami pun bersetuju menerima wanita itu naik ke atas bas. Sebelum wanita itu naik, konduktor Pak Cik menghulurkan sekeping tiket dan dibalas dengan sekeping duit RM1 oleh wanita itu. Setelah baki dihulurkan, wanita itu pun terus menuju tempat duduk di barisan belakang sekali. Pak Cik pun meneruskan pemanduan bas pada malam itu sambil berbual-bual dengan konduktor Pak Cik. Sempat juga Pak Cik berbisik kepada konduktor itu, boleh tahan. Manis juga ya wanita tu. Kau tak nak cuba ke? Konduktor bas hanya tersenyum sipu sahaja ke arah Pak Cik. Sedang Pak Cik memandu dan berbual-bual dengan konduktor bas, kira-kira dalam 5 minit setelah bas itu bergerak, Pak Cik terdengar yang bunyi loceng bas ditekan. Itu bermaksud penumpang wanita di belakang itu sedia untuk turun di kawasan berhampiran. Cuma Pak Cik tidak mahu berhenti lagi dan cuba membawanya ke depan lagi di mana ada sebuah perhentian bas dalam 500 meter di hadapan. Ini kerana Pak Cik sedar kawasan itu adalah sunyi dan berhampiran dengan tanah perkuburan. Demi keselamatan penumpang, Pak Cik mengambil keputusan untuk menurunkan dia di tempat yang lebih selamat pada malam itu. Disebabkan Pak Cik tidak menghentikan bas di tempat tadi, sekali lagi kami terdengar bunyi loceng ditekan. Namun Pak Cik menjerit tanpa menoleh belakang, "Sabar ya Cik! Depan sikit aja tu lagi ada perhentian bas." Tiba-tiba sahaja, Pak Cik terdengar konduktor bas sepertinya terkejut dan menyebut, "Alamak!" Dia meminta Pak Cik menghentikan bas dengan segera dengan bunyinya yang cemas. "Henti bang! Hentikan bas bang!" Pak Cik yang tidak faham dengan situasi sebenar pun meneruskan pemanduan bas itu. Dalam pada itulah pula kami mendengar bunyi suara wanita mengilai dari arah belakang bas. Pak Cik sempat menoleh ke belakang, di mana wanita di belakang tadi sudah berubah memakai baju putih dan berambut panjang pula. Dalam keadaan itu, Pak Cik menguatkan semangat dengan membaca ayat-ayat suci. Kelihatan konduktor bas pula semakin takut dengan menghimpit Pak Cik dari belakang tempat duduk Pak Cik dan langsung tidak berani memandang ke belakang. Bunyi hilayan pula masih lagi berkumandang, dalam hati kami berasa risau juga. Manalah tahu tiba-tiba kelibat makhluk itu menyerang kami. Namun apabila Pak Cik menoleh ke belakang,
Kelihatan makhluk berkain putih itu yang sepertinya Pontianak terus terbang ke arah cermin untuk keluar dari bas yang sedang bergerak. Kelibat itu keluar dari tingkap apabila bas yang Pak Cik pandu melintasi satu tanah perkuburan di tepi jalan. Bunyi hilayan terus sahaja kedengaran yang menyeramkan suasana pada ketika itu. Tiada apa yang Pak Cik boleh buat selain memohon perlindungan dari Tuhan sahaja. Setelah itu, Pak Cik terus memecut laju meninggalkan kawasan tersebut. Barulah konduktor bas berani memalingkan mukanya ke belakang untuk melihat keadaan terkini kelibat itu setelah dia sedar yang makhluk itu telah pun keluar dari bas. Berpeluh-peluh Pak Cik lihat mukanya pada masa itu. Terpingga-pingga kami berdua dengan kejadian yang baru berlaku tadi. Apa yang berlaku itu macam mimpi sahaja buat kami. Rasanya kejadian pada malam itu adalah satu pengalaman yang paling seram buat Pak Cik di sepanjang bertugas sebagai pemandu bas. Setelah keadaan menjadi tenang, kami pun mengumpulkan semangat yang kami ada untuk membawa bas itu pulang ke terminal untuk disimpan pada malam itu. Rasa seram masih lagi dirasakan mengiringi diri kami. Sebelum sampai ke terminal, konduktor bas sempat mengira semua kutipan duit tambang yang diperolehi pada malam itu. Yang menghairankan terdapat pula sekeping daun kering di dalam beg bersama-sama dengan duit kutipan tambang bas yang lain. Mungkinkah duit RM1 penumpang terakhir tadi telah berubah menjadi daun kering? Entahlah, kami pun tidak pasti. Akhirnya, kami pun selamat menghantar bas itu pulang ke terminal pada malam tersebut. Itulah sahaja penghujung kisahnya dari Pak Cik. Ia merupakan satu pengalaman yang menjadi satu kisah yang paling diingati dalam kepala Pak Cik sebagai pemandu bas. Diharapkan penceritaan semula kisah ini dapat membuatkan semuanya terhibur. Sekian dan terima kasih.